لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Imam dan Muslim Qaryah, seluruh tuan Qaryah, berbahagia, berhormat Dr. Ustaz Mujahid, tuan dan puan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, hari kita ada puasa 13 hari. Senang tak senang 13 hari kita dah pertengahan Ramadan. Sekali lagi insya-Allah kita bertarawih dan kita berehat seketika untuk kita muhasabah dalam tazkirah ini. Mudah-mudahan insya-Allah tak terlambat untuk kita perbaiki Ramadan yang masih ada ini. Untuk insya-Allah kita terima kurniaan Allah Ramadan ini. Jadi silakan yang berbahagia dan hormat Ustaz Mujahid untuk menyampaikan tazkirah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati seluruh pengunjung, hadirin imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah SWT telah menjadikan 13 hari yang berlalu sebagai hari-hari dan malam-malam yang kita dituntut untuk memakmurkan dan menghidupkan malam-malamnya. Kerana di dalam kita menjalani sebulan berpuasa seperti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu walitukmilul iddah, hendaklah kamu sempurnakan sebulan Ramadan itu. Maka Nabi SAW telah membahagikan sebulan itu dengan bahagian-bahagian yang Allah Subhanahu wa taala janjikan yang besar dalam hidup manusia. Itu sabda Nabi SAW, Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu al-'itqu minan nar. Ramadan pada awalnya itu mengandungi rahmah. Nak kata 10 hari yang pertama itu kita sudah melalui. Dan persoalannya apakah kita telah mencapai rahmah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam seterusnya pada pertengahannya Nabi bersabda, ada padanya maghfirah, yaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah malam-malam yang kita kena cerdas sikit, malam-malam kita kena ulun lebih sikit untuk mendapat keampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan. Cara nak mendapatnya itu mestilah dengan kita ulun. Kalau istilah bahasa kita ulun, bahasa Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergesa. Sari'u ini cepat-cepat. Kerana maghfirah adalah satu kurniaan, janji besar yang dengan maghfirah itu Allah juga turut menjanjikan syurga. Sebab itu Allah suruh wasari'u. Sari'u ini kena cepat-cepat, seolah macam kita tu berlumba-lumba. Maka bayangkan ibu-ibu beribadah pada malam-malam hari ini adalah umpama kita berlumba-lumba. Tapi bezanya pandangan kita selalu kalau berlumba di dunia, kita berlumba nak dapat pangkat, kita berlumba nak dapat kedudukan, kita berlumba nak kumpul harta. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala didik kita supaya kali ini hampa ubah sikit. Yang selalu duk kejar dunia, lumba dunia lah, aku suruh lumba juga, tapi lumba dapat maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik.
dan keampunan tidak datang daripada mana-mana pihak melainkan Rabbikum, Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu, ya, yang mencipta alam ini. Dialah Rabb kita. Dialah Rabb kita, maka tidak ada orang yang boleh bagi maghfirah melainkan Dia. Wa jannatin, dan kamu kena kejar juga, kerana bila kamu dapat maghfirah, kamu juga akan dapat jannah. Jannah ini syurga. Bukankah ibu-ibu duduk doa selalu bila habis 4 rakaat kita semayang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ulang. Sebenarnya doa itu bersempena dengan Nabi SAW apabila memberitahu kepada Aisyah tentang malam Lailatul Qadar. Manakala Sayyidatina Aisyah kata, kalaulah aku dapati malam itu ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Itulah Uli katakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Dari situ yang kita dalam apa ni pada raya kita dulu pada raya ibadah. Jadi malam-malam ini kita nak ulun untuk mendapat maghfirah, keampunan yang mai daripada Tuhan dan syurga yang dijanjikan, yang luasnya Allah kata arduha samawati wal ard, luas sebentang-bentang luas langit dan juga bumi. Itulah dia syurga yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang beramal. Tapi oleh kerana maghfirah Allah ini besar, ibu-ibu sekalian, rasa-rasa dia nak bagi free ke betul kan? Kalaulah syurga boleh beli tidak berapa? RM1? RM2? Tak apa, RM10,000 berapa beli? Kalaulah boleh lagu tu, ramailah orang yang memiliki syurga, seperti mana orang memiliki rumah-rumah besar dan sebagainya. Tapi nilai syurga itu Nabi SAW telah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Tahuilah oleh kamu bahawa jual beli dengan Allah ini mahal, bukan murah. Mahal. Tak boleh tawak-menawak. Ghaliyah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihim haqqan fit Tawrati wal Injil wal Quran. Allah kata, aku nak beli daripada kamu ni. Nak jual? Baik. Kamu nak beli ya? Baik, aku nak jual. Boleh? Aku nak jual jiwa raga kamu. Untuk apa? Yuqatiluna fi sabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah, bertempur di jalan Allah. Yaqtulun, dalam medan pertempuran kamu membunuh, atau yuqtalun, atau kamu dibunuh. Itu harga. Dan itu semua dilakukan kerana nak mendapat ganjaran pahala daripada Allah dan bukan daripada manusia. Dan itulah mahal tak mahalnya syurga Allah. Sebab itu Nabi kata, sungguhnya jual beli dengan Allah itu mahal, sungguhnya syurga itu mahal. Jadi kalaulah begitu ibu-ibu dan bapa-bapa, apa namanya syarat untuk kita dapat syurga? Sebab pemuncak syurga ni bila kita dah tinggal, kita dah mati, Allah panggil kita punya jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa makna dia? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mai kembali kamu kepada aku. Macam mana aku cipta kamu,
hampa mai balik ke aku, fadkhuli fi ibadi, masuk kamu di kalangan hamba-hambaku, baru kamu boleh masuk syurga. Maka kemuncak untuk kita mendapat, ibu-ibu, syurga, kita mesti dapat title hamba dulu, baru kita boleh masuk. Selagi Allah tak kata masuk di kalangan hamba-hambaku, selagi itu kita tak dapat syurga. Oleh kerana nak menjadi hamba-hamba Allah ini bukan mudah. Ia perlu dipenuhi dengan ciri-ciri yang akan saya sebutkan bersempena dengan malam-malam kita memohon keampunan ini. Sambungan daripada janji syurga yang luah mata terbentang seperti langit dan juga bumi itu ialah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Orang yang mau berbelanja di jalan Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Pasal apa Allah sebut belanja dulu? Pasal hak ni yang manusia kedekut pek tak hidup masih. Bila mai tak nak belanja ni lah, yang dia kemut sangat-sangat, yang dia kulun dunia ni sangat-sangat sampai duit punya banyak, dia lupa kepada hak yang dituntut oleh Allah. Seperti firman Allah, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bagi harta-harta mereka, ibu-ibu, tak kira sikit banyak, bertimbun, bubuh bawah bantai, bubuh bawah tilam, hak maklum, hak yang telah ditetapkan. Mana dalam harta kita yang kita kumpul, walaupun Allah kata ya bahawa kamu berhak atas usaha kamu tu, tapi ingat, walaupun kita berhak atas usaha kita itu, tapi dalam itu ada hak yang Allah tuntut, bukan untuk Allah. Lis-sa'ili wal mahrum, orang yang meminta-minta dan orang yang tiada. Itulah makanya hukum ataupun rukun zakat itu datang sebagai satu tonggak dalam kehidupan kita, kerana Allah nak mendidik jiwa-jiwa kita supaya senantiasa dalam keadaan yang terasa nak belanja harta dia dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Pasal apa dia nak kena sebut senang dan susah? Kalau belanja dalam keadaan senang, apa masalahnya? Memang dah kita beli rokok RM7 dan hil, bawa balik RM3. RM3 tu kita bagi sedekah, tak ada masalah. Pasal RM7 kita dah tutup dah. RM3 bagi ada apa? Tidak. Bila jalan beli cucuk ke apa-apa, ada RM1 dalam poket. Lepas tu orang minta tolonglah sedekah untuk Islam, bagilah RM1, apa ada? Kita ada kenyang, kita ada apa? Allah, RM1 apa ada? Yang tu tak payah sebut. Allah tak sebut apa dia buat dah. Tapi Allah kata sarra'i wa dharra, ketika senang dan ketika susah. Mana ketika susah, kamu atas apa keadaan kamu nak belanja juga di jalan Allah. Biarlah kamu kurang tak apa, tapi Islam dapat lebih. Itu yang maknanya. Itu yang nilai dia di situ. Itu yang dikatakan, apa kita kata, tahap kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam kalangan kita yang berbelanja, kita kena ingat, kalau kita berbelanja dengan lebihan yang ada, tidak ada peliknya ibu-ibu dan bapa sekalian. Tapi kalau kita berbelanja dan kita berbelanja dengan yang terbaik kita ada, itulah sebenarnya nilai perbelanjaan kita di jalan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang terbaik kamu tak akan dapat makna kebaikan ibu-ibu, melainkan kamu berbelanja dari apa yang kamu suka, daripada apa yang kamu sayang. Yang tu yang kamu bagi. Yang tu baru orang kata belanja di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia tidak ada apa lagi nak diberikan, tiba-tiba dia teringat ada satu